Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan puji-pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana memberi kita kesempatanlah bertemu pada petang ini. Dan sangat seronok sebab dapat bertemu secara live kan. Sebelum ni bercakap dengan skrin. Okay, sambil-sambil goreng pisang, potong kuku, buka tab lain sebagainya. Tapi bila live ni tak dapat nampak benda lain lah. Semua nampak kan. Boleh je nak buat kan. Tapi satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang sebelum ni tak dapat nak berjumpa lah. Yang mana nature manusia ni dia kena interact kan. Kena bersosial, berjumpa dengan orang. Yang kita memang diciptakan dalam keadaan tidak boleh hidup sendiri. Ada satu ayat Quran yang mana Allah menceritakan antara bentuk azab dalam neraka ni. Cuba cari ayat tu dalam surah An-Nisa kot. Dia cerita tentang khalidina fiha, tapi perkataan tu dalam bentuk mufrad. Maksudnya antara bentuk ujian dalam neraka tu, orang tu diseksa bersorangan. Tapi bila cerita tentang syurga, dia diberi nikmat secara beramai-ramai. Cari dia ada khalidina fiha. Dia ada satu bentuk jamak, satu bentuk mufrad. Dalam neraka tu dia dalam bentuk mufrad. So kalau kita kena seksa ramai, kita rasa motivated sikit tak? Orang tu kena seksa, bukan kita lah, na'udzubillah kan. Maksudnya, kalau kita down kan, tapi kita result kita rendah, tapi semua member lain pun rendah. Kita rasa macam, okay lah sebab average yang semua rendah. Cuba kan kita seorang je yang rendah, semua lain score. Dia dah lah result rendah, satu hal. Lepas tu kita keseorangan dalam result rendah tu, satu hal lain lah yang menambah pula tekanan pada kita kan. Jadi antara bentuk penyiksaan di akhirat tu, Allah menyiksa orang tu ke dalam neraka dan dia berseorangan pula dalam neraka kan. Satu ayat sebutlah macam ni. So sebenarnya manusia ni, dia diciptakan untuk bersosial dan beramai-ramai berkumpulan. Bila dia berseorangan tu, dia against dia punya fitrah lah. Yang boleh mengacau lah dia punya kestabilan emosi sebagainya kan. Sebab itu di dunia, antara bentuk hukuman bila orang tu buat salah adalah penjara. Kat penjara ni dia menarik kebebasan untuk bergaul dan berjumpa orang. Kan, kalau itu antaranya. So Allah Ta'ala beri kita peluang lah untuk kembali dalam suasana yang normal ni, berjumpa dan bertegur sapa lah sama kita kan. Itu yang pertama. Yang keduanya kita panjatkan juga salawat dan salam kepada Nabi SAW, pada seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumiddin. Dah jumpa tak ayat tadi? Siapa jumpa boleh bagilah. Rasanya surah Nisa. Boleh je nak cari sebentar kan. Dia kena pakai phone sekarang ni sebab lagi pantas. Panjang sikit tak ingat lah. Sebab ingat jiz. Ni ayat surah Nisa ayat ke-13 ayat 14. Surah Nisa ayat ke-13 dan 14 Ayat ke-13 tu cerita tentang mereka yang taat, khalidina fiha. Ayat 14 cerita tentang mereka yang asi, khalidan fiha. Khalidan ni dia kekal juga tapi dalam keadaan singular. Betul tak yakin pula. Okay, jumpa Jumpa tak? Nampak tak perbezaan Khalidin Khalidan 13 dan 14 lah. So sangat halus Al-Quran menyampaikan mesej siksaan tu yang mereka dalam neraka ni disiksa secara bersendirian lah, yang put more pressure on them kan. So wa'alaikumsalam min zalik. Okay, itulah yang kita kongsi pada petang ni lah. Hari ni record yang keberapa tah untuk bulan Rabiul Awal ni? Saya yang pertama kot Yang pertama selepas kita menyambut
Maulid Rasul lah kan. Kita dah record sebelum ni untuk bulan Rabiul Awal. Tapi so kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW, bulan yang penuh barakah lah, ada keistimewaan-keistimewaannya. Dan Allah beri kita panjangkan usia kita, bertemu lagi bulan ini untuk belajar kan, lebih lagi tentang Nabi SAW. Just ni peringatan lah untuk kita memanfaatkanlah peluang berada dalam bulan ini untuk lebih mengenali Nabi SAW, mengenali dalam erti kata nak mencontohi dan nak menjiwai lah apa yang telah pun dibuat oleh baginda Nabi SAW. Petang ni macam sedikit janggal sebab personal. Jadi awkward pula kan. Kat sana macam mana okey? Rakan-rakan di JML okey? Itulah kalau kita ada rezeki kita boleh jumpa semua kan. Tapi tak apa. Sikit-sikit lah insyaAllah kan. Tadi just nak cerita lah selingan kan sebelum kita nak masuk pada tilawah tadabbur dan kita mungkin share hadis pada petang ni. Tadi pagi kita orang program lah weekend ni kan. So pagi tadi pergi Riyadhah. Riyadhah main futsal lah. Istilah Riyadhah pagi. Kalau Riyadhah tu ada satu slot tazkirah kan. Kemudian si Muzakir tu dia cerita lah tentang dia punya muhasabah daripada pandemik COVID-19 ni kan. Yang dia cerita lah betapa hebatnya kekuasaan Allah SWT mengutuskan makhluk dia yang tak terlihat tapi boleh menghentikan progres dunia kan. Sebab kita expecting dunia ni keep on moving daripada setahun-tahun berkembang ekonomi, teknologi, pelancongan je kan. Tapi bagaimana Allah Ta'ala boleh stop semua benda hanya dengan menghantar virus. Nampak virus tu yang kita kenal sebagai COVID-19 ni kan. So sangat hebatlah sebenarnya kekuasaan Allah SWT kan. So Allah SWT ni sebenarnya kalau dia nak benda tu berlaku, dia boleh buat benda tu berlaku tanpa kita campur tangan pun kan. Kalau dia nak kalahkan musuh Islam, dia boleh kalahkan sebenarnya tanpa kita intervene pun kan. Kita berusaha keras nak suruh orang jaga aurat, tutup muka kan, orang perempuan tak boleh keluar rumah, tapi tak mampu buat. Tapi bila dia hantar COVID ni, semua orang tutup aurat kan. Semua orang boleh macam comply dengan syariah tu walaupun dia tak tunduk pada Islam. Orang-orang pramugari pun pakai bukan PPE, dia pakai baju pramugari. Tapi dia ada satu level lagi dia pakai benda tu. Benda tu apa dia pakai macam jubah lah. Jubah yang nak cover kontak dia dengan kita kan. Sebab tu naik flight Asia, still lagi baju singkat. Tapi dia ada satu lagi layer macam PPE tapi taklah fully PPE kan. So macam itulah cara Allah Ta'ala tegur kan. Sebenarnya dia nak, kalau nak buat satu benda tu dengan kehendak dia boleh dengan buat kun fayakun kan, yang kita pun tahulah. Tapi sebelum ni mungkin kita faham ayat tu secara tak menjiwai kan. Ayat tu kita faham kun fayakun. Sekarang ni benda tu berlaku depan mata dah. Allah boleh buat sebenarnya. Betul-betul boleh buat kan. Betul-betul boleh buat dan kita betul telah mengalaminya lah. So banyak benda yang kita rasa impossible dalam dunia ni, kita sendiri ke, benda kita nak buat ke, yang kita rasa not possible tapi sebenarnya bolehlah dibuat dengan kekuasaan dan kita berdoa pada Allah SWT kan. Terutamanya kita sedang keadaan dunia Islam yang tertindas, orang serang Islam, orang makin tak faham Islam kan, orang muda makin jauh pada Islam. Kita rasa macam kita ni macam syok sendiri kan, buat kumpulan orang yang tidur mungkin main suka ke apa, tiba-tiba kita kat sini kan, yang entahlah apa yang kita buat ni, mungkin kita rasa tak menyumbang pun dekat USIM, dekat JMI kan. Tapi sebenarnya kita yakin kan, mungkin dengan kita buat ni lah sebenarnya menariklah barakat, menarik kekuasaan Allah Ta'ala untuk memenangkan Islam di tempat-tempat kita semua kan. Ataupun memberilah kefahaman Islam pada kita dan kepada orang lain jugalah. So tu sedikit ni lah kot, share selingan-selingan. So petang ni nak ajak kita sama-sama nak membaca satu surah. Pasti dah baca belum ayat ni, tapi surah Al-Isra'. Kita akan tilawah sikit surah Al-Isra'. Surah ke-17. Rasa macam dah baca surah ni, tapi tak apalah
Surah Isra' tapi kita akan baca surah Isra' muka surat 290 dan 291. Daripada ayat ke-76 sampai ayat ke-96. 20 ayat insya-Allah. 21 ayat kan. Kita ada kat sana ada 5, kat sini ada 6, 7. Boleh semua ada Apa khabar adik? Apa khabar adik? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Adik di mana tu? Di bilik kan? Di bilik. Imran di blok yang kena kuarantin lagi? Adik tak kena kuarantin? Tidak. Alhamdulillah. Imran, macam mana ada swab ke? Swab. Yang itulah. Sekali tu kan negatif kan? Oh dulu negatif. Okay lah, tak ada simptom lah kan? Alhamdulillah. Kat situ, okay lah. Tadi kemar dia kan makan di tanggung. Tak ada gurau je. Aiman di rumah makcik lah. Kan? Okay, kita sambung selingan. Dah jumpa kot. Daripada ayat ke-76 sampai ayat ke-96. So, seorang baca. Wah, dia buang tadi. Muka surat apa? Muka surat 290 dan 291. Daripada ayat ke-76 surah Al-Isra' sehinggalah ayat ke-96. Kita ada 7 orang kan kita ni. Seorang boleh baca 3 ayat insya-Allah. Seorang baca 3 ayat Nanti baca ikutlah order ni. Dia baca dulu, kemudian Ammar baca, Nazmi baca, lepas tu Aiman baca, Fahim baca, Imran dan juga diakhiri dengan adik Allah seorang 3 ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kadu lastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajid sunnatina tahwila. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنه بجانبه إذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Aiman sambung. Dengar ke? ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Silakan Imran. Ayat 91 kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaAllah kita mengambil sedikit masa tengok terjemahan dia dan kita bukalah untuk perkongsian tadabbur ni. Apa share Quran? Dia nak bayar kita amal. Tak boleh lah. Kan? Dia guna duit kerja saya. Okay. Itu kerja sama juga pun. Dah sekarang. Tak buat lagi apa? USB tu. Tak apa. Dia sendiri tak ada pay lah. Itu kalau RM10 tu kan? Tak ada duit RM10.
Macam mana, adakah siapa nak kongsi, memecah kesunyian? Boleh? Silakan. Okay, bismillah. Saya nak Sebelum tu, kalau kalau Imran bercakap, ada dengar gema tak? Ada? Tak ada. Okay, teruskan dulu. Okay, saya nak share ayat ke-78. Tapi ayat 78 ni related lah dengan ayat sebelum ni, 76, 77. Which is, kalau ni pun kalau Amai ingat lah, kita pernah go through ayat ni waktu kita handle yang budak-budak SPM kan. So, ayat 78 ni waktu ayat dia mula dengan ayat 76, which is waktu tu keadaan Nabi dikatakan dia telah dihalau dari Mekah, which is tempat Nabi kan, tempat asal lahir Nabi sendiri. Dan Allah SWT macam bagi satu pujukan lah dekat ayat ke-78, which is lepas contohlah kalau kita sendiri pun lepas kita dihalau daripada tempat asal kita, contoh dari rumah ke, dari universiti ke, mesti kita akan rasa sedih kan. Rasa sedih, rasa kecewa. Sebab apa? Mungkin salah satu sebab situlah tempat banyak kenangan kita buat yang sama-sama. Ataupun lagi satu tempat, kalau kita dihalau dari tempat asal kita kena buat lagi satu kerja lagi kan. Lepas itu kita kena cari tempat tinggal baru. So, dalam banyak-banyak perkara yang waktu Nabi SAW sedih tu, Allah SWT just stresskan satu perkara iaitu pasal solat. Iaitu dalam ayat ke-78 tu lah. Which is, nak menunjukkan hari ini dalam banyak-banyak perkara yang Nabi SAW hilang pada waktu tu, which is yang paling utama ialah baginda dihalau dari Mekah tu, Allah SWT suruh Nabi tumpukan segala perkara yang kesedihan dia atasi dengan solat. Itu kalau kita tengok dalam ayat 78 ada disebutkan perkataan solat, as-salatu liduluki syams ila ghasaqil lail ila akhir ayat kan. Nak menunjukkan solat ni merupakan satu perkara yang sangat utama dalam kehidupan kita kan. So itulah benda basic yang kita kena tahu. Dan dalam ayat tu juga, walaupun kita nampak benda solat, kita nampak juga satu perkara lain, iaitu bila kita baca Al-Quran pada waktu subuh, benda tu diperhatikan, iaitu masyhudan, disaksikan. Which is, saya boleh relate lah dengan keadaan saya sendiri sekarang. Mungkin semua orang sama. Hari ni mungkin kalau kita bangun pagi awal subuh, apa kita buat? Mungkin kalau kita sekarang student, kita study lah kan. Kita study sebab kita nak score exam. Tapi adakah kita rasa dengan study kita tu cukup kan? Bukan nak kata tak cukup, tapi nak katanya antara study dengan baca Quran pada waktu subuh, mana lagi utama kan? Dua-dua penting. Tapi nak katanya, adakah kalau kita study pagi-pagi waktu subuh tu malaikat melihat kan? Adakah perkara tu disaksikan oleh Allah SWT? Adakah benda tu dipandang tinggi kan? Tapi dalam ayat 78 ni nak menunjukkan bahawa bila mana kita baca Al-Quran pada waktu subuh, benda tu disaksikan kan? Mungkin salah satu sebab orang waktu tu tak bangun tidur lagi, masih ada yang tidur kan. So mungkin kalau kita baca Al-Quran waktu zuhur, waktu asar dekat surau, ramai orang nampak kan. So boleh jadi kita ni rasa tak ikhlas lah waktu baca tu. So bila mana kita baca waktu subuh ni nak menunjukkan adanya ganjaran yang lagi baik kan, yang lagi besar yang Allah SWT dah bagi. So tu je lah kot sedikit. Baik, jazakallah Imran atas pengetahuan yang baik lah kan. Ni ada antara kelemahan bila kita faham Quran dalam konteks kita masing-masing lah. Sebab kita macam nak cerita Nabi dia kena halau, kemudian Allah suruh dia solat kan, sebagai kekuatan lah. Sebab dia kena halau tu, kita ada dua keadaan kat sini kan. Pertama, kita tak pernah kena halau. Tak pernah kena halau lah. Tak pernah ada kena halau kat rumah kan. Yang kedua, kalau kita kena halau pun, kita kena halau sebab apa? Mungkin sebab kita nakal, mak pun halau kan. Tidur kat luar, tidur kat lain. Ataupun dia dadah ke, bukan rumah dia ke, pusaka berebut, lepas tu kena halau kan. So, kita ni mungkin tak pernah kena halau, atau mungkin pernah kena halau sebab yang lain ni. Tapi Nabi SAW, dia kena halau, dan dia kena halau sebab dia nak buat Islam kan. Islam tu menyebabkan dia kena halau. So Allah SWT menyuruh dia solat lah, yang jadi semua kekuatan. Tapi kita tak dapat feel kepentingan solat tu seperti mana Nabi feel, sebab tak ada situasi tu. Kena halau dalam keadaan buat Islam dia. Sebenarnya benda tu praktikal lagi berlaku. Contohnya cerita pengalaman orang lain lah kan. Dia taklah kena halau, tapi satu dulu di UM kan. UM ni dia macam strict sikit lah kalau kita buat program agama. Dia suka, dia macam tak tahu lah kenapa kan.
Sebab satu fasa tu dia punya ICT tu macam tak suka lah. Mungkin ada pengalaman ke apa kan. So kalau ada program-program yang kelakar ke yang dibuat secara obvious ni, memang tak boleh. So dia satu peristiwa tu, dia orang buat iftar. Iftar tu ada tazkirah sebagainya kan. So dia orang ni kantor lah sebab iftar tu tak rasmi, dah ada tazkirah, tak ustaz apa semua kan. So sampai mereka tak boleh datang surau tu, terus ditutup lah surau tu. Dia taklah kena halau tapi adalah mirip-mirip peristiwa kena usir kan. Yang kedua, terus seorang brother dia pernah buat program narik dia kelakar ni UAE kan contoh program tu dekat homestay. So adik ni follow kan, di daurah nak dengar program pisian biasalah. Lepas tu kita tak tahu, kita tak kenal dia macam budak baru ikut okeylah dia free weekend ni jom pergi. Bila pergi mak dia bagi tahu mak dia pergi program tu. Sebab dia memang nature dia tanya bagi tahu mak dia kan. So mak tanya program apa? Dia kata sekarang program dengan senior mengaji-ngaji. So mak dia macam tak puas hati dengan jawapan dia tu. Tapi dia mak tak marah. Lepas tu mak dia tak minta location, minta share alamat semua kan. So dia bagi dengan innocent, dia bagilah semua details tu. So kita pernah program ni. Yang program, tiba-tiba ada India datang. Ketuk rumah homestay yang kita sewa tu. Ada apa? Ada bouncer tu. Gangster India datang. Kan? Dia suruh stop program tu. Sebab dia kata kita orang ni buat lari anak tu tanpa kebenaran mak dia. Faham tak situasi berlaku kan? So kita orang pun stop lah. Sebab kan nak gaduh India tu kan. Sebab India tu memang mak dia purposely upah India tu untuk pergi track kita program ni kan. Mungkin ada miskom ni sebenarnya, tapi nak ceritanya situasi tu berlaku. Bila keadaan tu berlaku, lagilah best lah kita baca ayat seperti ni kan. Itu bila Allah Ta'ala menyuruh mereka-mereka yang diusir ke, ada unsur-unsur tu, bila buat kerja-kerja Islam ni akan ada unsur-unsur tu kan. Sebab tu Allah kata kat sini, apa yang Nabi lalui tu adalah sunnataman qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila kan. Dan kau tidak akan dapati adanya perubahan pada sunnah-sunnah ini. Maknanya satu sunnatullah para nabi dan orang yang buat Islam ni, dia akan dah hadapi keadaan itu. Keadaan diusir, keadaan usaha-usaha dia tu disekat. In fact, ketika Nabi terima wahyu pertama kali kan, yang Khadijah bawa dia jumpa siapa? Warakah bin Nawfal tu, sepupu dia kan yang Yahudi tu. Yang Warakah kata apa? Tak ada seorang pun yang dapat wahyu seperti kamu ni kan, melainkan dia akan diusir kan. Seperti mana Musa dia pernah diusir. So Warakah kata apa? Kalau aku masih muda ketika itu, aku akan pertahankan kau. Tapi dia meninggal lepas tu lah. Maksudnya dia pun faham. Mana-mana Nabi sebenarnya pun yang dapat wahyu seperti Nabi SAW ni, memang dia akan diusirkan. So okey lah pengajaran satu salat dia kan. Yang keduanya nature lah. Kat sini Allah cerita bahawa kadang-kadang kita ambil salat tu sebagai ubat sakit hati ke kan. Ubat untuk exam. Okey je, tak masalah. Tapi dia tak sampailah the level di mana besarnya salat tu sampai dia turun untuk mengubati mereka-mereka yang bawa Islam yang dihalang usaha mereka kan. So untuk mereka salat tu lagi besar lah. Mereka lagi feel kan. Tapi kita ambil salat tu sebagai ubat kerana kita bekalan benda-benda yang lebih bersifat individual lah kan. Dan sebagainya. Tapi it's a good point lah yang terpenting salat tu lah. Kedudukan salat tu lah dalam diri kita. Ada ke siapa nak share? Ada lah. Kat sini ada ni banyak tangan-tangan yang tunjuk. Kita petang-petang ni leisure kan. Kalau semua berkumpul mungkin kita boleh pergi mamak kan, ke ABC ke. Datuk tu dia. Tak ada kami misteri kan. Tak dapat kontak lagi kak. Kalau tak ada, abang share satu dulu kot kan. Sambungkanlah pada apa yang Imran share tu. Selepas Nabi SAW diusir dan dia hijrah ke Madinah lah kan. Allah Ta'ala suruh banyakkan salat ni betul. Dan antaranya Allah Ta'ala juga menyuruh Nabi ni membaca doa. Doa ni bagus kan.
pada ayat ke-80. 10 ke tu. Iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. So dikatakan ni antara doa yang dibaca waktu tahajud lah sepatutnya kan. Itu Allah menyuruh Nabi kata apa? Waqul, dan katakanlah. Dia menarik sebab Allah ajar Nabi berdoa macam ni. Pelik kan? Kenapa Nabi nak doa macam tu? Allah ajar. Maksud doa tu sepatutnya dah faham tak? Katalah kita nak bagi something kat budak tu. Macam ni cara dia nak minta. Maksud kita nak bagi kan? Cuma kita suruh dia minta je lah. So Allah nak bagilah benda tu. Tapi Allah suruh Nabi baca doa tu. Iaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultan nasira. Jadi ada ulama mentafsirkan mukhraja sidq itu tempat keluar yang baik itu merujuk pada Mekah, dan mudkhala sidqin tempat masuk yang baik itu merujuk pada Madinah dalam konteks Nabi ketika itu, which ada validnya kan. Tetapi kita faham ayat Quran ni dia apa, ibrah dia kan meluas kan, selagi mana boleh difahami dalam konteks bahasa tu. Cuma dia doa yang bagus lah. Kenapa bawa doa ni? Sebab untuk kita semua lah sebenarnya kan. Sebab kita mungkin masuk dalam fasa baru. Setiap hari kita ni kan, kita akan melangkah ke tempat baru. Masa baru, fasa baru. Ataupun kalau konteks belajar, daripada asasi ke degree. Itu baru lah kan. Daripada mukhrajah sidikin kepada mudakhalah sidikin. Satu asasi yang baru. Dulu kita di asasi, kita dah keluar dah. Kita dah mukhraj daripada asasi. Sekarang kita masuk ke dalam fasa degree kan. Dan bila masuk ke fasa baru ni, kita tak tahu apa yang menanti hadapan lah kan. Dia baik ke tak baik, kita boleh chat apa, kita boleh hadapi tak hadapi. Sama juga bila Nabi pindah ke Madinah, Nabi tak tahu adakah itu tempat yang baik kan. Tapi Allah suruh Nabi baca wa adkhilni, masukkan aku ke dalam mudkhala sidikin, masukkan aku ke dalam tempat masuk yang baik kan. So it's a good doa untuk dibaca oleh kita semua lah yang sedang, sebahagian bagi kita kan yang masuk ke fasa baru lah, belajar, masuk college baru, jumpa new circles yang baru. Dan kita jadikanlah tempat kita tu, satu tempat kita masuk sekarang ni sebagai mudkhala sidikin lah. Satu tempat masuk yang baik, yang bukan sekadar baik tapi yang sidikin kan, yang banyak manfaat dia, yang kita boleh buat benda banyak lah lepas ni kan. Orang lain mungkin masuk degree dengan persepsi nak habiskan belajar dan grad. Tapi kita mesti nak ada extra kan, sebab kita dah halaqah, kita tahu ada tanggungjawab, tugas lain yang disampaikan. Sama juga kan kalau kita pergi Jerman, contoh orang jemaah kan, kawan-kawan lain pun main masuk 11 nak pergi Jerman juga kan. Tapi kalau kita dengan kawan-kawan lain sama je cara fikir kita kan, ataupun kita punya persepsi sama je, nak dah habis belajar, tak ada beza lah kenapa kita kat sini kan. Tapi kita kat sini, kita dah beza sikit lah sebab kita dah faham, oh rupa-rupanya kita ni ada benda lain kan. Ada benda lain yang Allah Ta'ala sebenarnya telah beri kita kefahaman yang sebenarnya kita ni ada tugas lain yang lebih besar lah berbanding apa yang kita buat sekarang kan. So kita doa lah semoga fasa baru yang kita sedang masuk ni, belajar ni dimudahkan dan kita bolehlah berusaha dengan mana kita mampu lah untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah telah beri kita kefahaman tu kan. Which is itulah ibadah dan tarifah kan. Mungkin orang lain tak tahu kan, mungkin belajar lah tapi mungkin ada perkara-perkara lain tu yang mereka sangkut sebagainya kan. Especially sekarang ni banyaklah banyak serangan-serangan, banyak cabaran-cabaran. So kita doakan dalam fasa baru ni kita tak terjerumuslah dalam keadaan tu kan. Challenge kehidupan alam IPT tu lah. Yang adalah challenge dia. Wallah alam, setiap tempat ada dia punya challenge masing-masing kan. Circle masing-masing dan basically cabaran masing-masing lah kan. Cabaran belajar lah, cabaran berkawan, cabaran di alam remaja yang mula nak hormon matang beratap, mula nak berkenalan dengan gender lain dan sebagainya kan. So kita doakan semoga Allah pelihara kita dan masuk ke kita ni dengan baik lah di tempat yang baik ini kan. Dengan ada misi yang lebih besar daripada sekadar menghabiskan yang aku belajar untuk dapatkan sebelum ijazah kan. Itu kita ada benda tu
kawan-kawan lain pun ada kan. Tapi kita nak dia jadi dengan baik lah. Dan kita terpelihara daripada perkara-perkara lain. Dan kita boleh tinggalkan benda baik lah di tempat kita berada sekarang kan. Allah Alam kot sedikit nak share kan. Satu doa yang boleh kita amalkan lah. Bukan untuk orang belajar sebenarnya, untuk semua orang lah. Orang bekerja pun praktikal juga kan. Dan orang yang masuklah ke fasa-fasa baru kehidupan mereka pun praktikal lah untuk baca doa ini kan. So Allah Ta'ala dah tak ada ke Nabi ni pergi ke Madinah. Of course lah dengan adanya kebaikan. Maksudnya mestilah something yang good awaits Nabi di Madinah. Sebab tu Allah sudah hijrah kan. Tapi still Allah suruh Nabi doa juga supaya jadilah dikeluar daripada Mekah dengan baik dan masuk ke Madinah tu sebagai tempat masuk yang baik kan. Kita tak tahu future kita macam mana. Lagilah kita memerlukan doa ni kan. Semoga kita boleh survive dalam perjalanan kita dan boleh survive lah dalam perkara-perkara yang lain kan. Especially macam Fahim kan, sorangan kat Palam. Kita tahu kan, mungkin esok Fahim bertukar wajah tattoo ke. Sebab sekarang dah di apa? Teknologi percetakan kan, mungkin try cetak tattoo kulit ke. Kita tahu kita ni boleh berubah, boleh flip-flop bila masa saja kan. Especially dengan kawan-kawan yang dia tak ada apa yang kita fikir. Dan kita ni seorang lah kalau konteks Fahim. Mungkin kita akan tenggelam dengan lautan kawan-kawan yang lain lah cara mereka fikir, cara mereka punya lifestyle kan. Ada duit sikit bagi apa PTPTN ke, marah bagi duit ke, tukar phone, kerja. So itu normal tu kan. Weekend mungkin tengok apa list movie baru keluar, pergi movie kan. Itu orang lain punya keadaan kan. Tapi kita nak jadikan tempat kita masuk ni sebagai mudkhala sidiqin lah insya-Allah. Wallahu alam, tu kot sedikit pesanan untuk diri sendiri sebenarnya juga. Adakah siapa nak share tambah? Siapa nak bangkang ke? Haus lah. Kalau kat rumah dah boleh minum air ni. Ada koyak. Sekejap je kalau orang ambil kan. Tak ada gurau je. Tak cawan. Boleh ke? Kena minum sambil berdiri tu. Kau cawan? Aku dia koyak. Oi. Ada tu. Allah Alam, kita stop. Cik, ada? Ayat 79 tu. Sorry, 9 ni. Dan bangunlah pada sebahagian daripada malam ketika anda solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membagikan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Apa cakap, ini adalah satu peluang lah yang Allah nak bagi kita untuk mendapat tempat yang terpuji ke akhirat. Ni macam relatable lah dengan kehidupan seharian saya ikut secara peribadi lah. Sebab hampir setiap malam macam rasa lah asyik terbangun je pukul awal pagi aku 3 ke pukul 4 lah. Tapi sebab ngantuk sebab malas lah. Kita pun tidur balik kan. Tak tahu lah orang lain rasa tak, tapi saya peribadi macam selalu buat macam tu. Ni sebenarnya Allah dah rezekikan peluang tu untuk kita dapat tempat terpuji. Ni apa saya faham, Allah dah sediakan, Allah dah kejut kita dan Allah nak sediakan tempat terpuji bila dibagikan ke akhirat nanti. Tapi macam kita ni masih sia-siakan lah rezeki yang Allah bagi tu kalau kita tidur balik. Itu yang saya rasa daripada hari ni. Itu saja. Baik. Dengar tak? Kat sini mungkin korang dengar sikit kan? Aku tak fokus. Fahim cerita tentang kelebihan lah kalau kita bangun malam ni kita dapat ganjaran berada di kedudukan yang baik kan, seperti yang surah ayat 29 tu. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kan. Sebab tu orang-orang tasawuf, orang sufi ni dia sukalah dia suka benda-benda yang perhatian, solat, zikir ni sebab mereka nak mengejar makam-makam kan. Dalam ilmu sufi dia ada makam-makam tu. Makin tinggi kesufian dia, makin tinggilah martabat makam dia tu kan. Kalau siapa belajar mungkin adalah belajar term-term makam dia tu. Tapi dalam Islam pun ada benda tu sebenarnya. Which is ayat ni lah kan, cerita tentang kesufian. Itu sebenarnya manusia hati tu yang Islam anjurkan dengan bangun malam tu.
Dan itulah cara nak dapatkan maqam yang tinggi, yang terpuji tu, iaitu dengan antaranya dengan bangun malam lah. Allah Alam, satu peringatan juga lah daripada Fahim kan. Baik, insyaAllah kita start dulu kan untuk surah Al-Isra' ni. Semoga surah ni terus dan Al-Quran lah in generally terus menjadi kita punya obsesi kan, nak baca, nak mengkaji, melihat lagi dan lagi. Sebab mungkin semalam kita baca tak perasan ada ayat ni yang kena kita kan. Hari ni bila kita baca sama-sama, kita berhenti dan berfikir kan. Sometimes kalau baca sendiri ni memang tak pasal pun, akan terlepas je. Sebab kita kejar bacaan. Khabar pun sama je kan. Waktu discussion tu lah barulah akan spend masa tengok satu. Perasan ayat ni ada ni. Cari tu yang adik raise kan. Ada meme ke, ada nun ke. Kadang-kadang kita tak perhati pun benda macam tu kan. Tapi baguslah bila kita discuss dan take some time contemplate tu, kita nampak lah banyak sebenarnya mesej-mesej Al-Quran ni yang dia tak hidden pun, dia cuma kena diteliti kan. Yang kita terlepas lah sebab kita baca saja. So, semoga kita ambil lah masa kan sehari-hari tu untuk adakan slot tu dan dengan diri sendiri pun. Tak perlu tunggu sesi mingguan pun kan. Kita terus baca lah, mengkaji lah Al-Quran ni. Kalau ikut plan nak share satu hadis pada petang ni Allah semua okey lagi. Cuma cabar sikit. Okey. Bukan surah hadis boleh. Kucing masuk Apa tak duduk macam ni? Ini pregnant. Kejam. Dia apa? Jadi kejam. Dia datang tu kucing datang kami. Kami pula. Azmi. Datang sekali. Itu Azasha yang tak boleh dengar. Okey kan dengar apa. Yang apa Nazmi ada Nazmi pula. Amir Irfan dia ada adik yang ni Syndrome. Ya, autism. Daripada kecil lah. Syndrome. Dah buka autism. Perempuan. Berapa umur dia? Faham. InsyaAllah. Dia sulung kan? Okay lah. Masya Allah dah. Yelah. InsyaAllah hari ni kita sebenarnya tu lah tak tahu nak bagi apa. Bukan tak tahu bagi apa. Confuse lah sama ada bagi Quran ataupun hadis kan. Tapi nak mengambil spirit bulan Rabiul Awal ni kita tengok lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. InsyaAllah kan. Kita akan tengok pada hari ini hadis yang ke-41 bukan ke-9 Kita last stop hadis 8 tapi hari ni kita jump. Kita pergi ke hadis ke-41.